Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada semua alhamdulillah, terima kasih kerana terus bersama dengan saya pada malam ini. Okey, ada yang kata, "Wah, awalnya live malam ni kan." So, terutama dekat TikTok lah sebab dia tak nampak dekat TikTok ni dia tak nampak apa tajuk kita malam ni kan. So, basically saya akan buat dua live. Satu live yang ini pukul 9 ni. Habis live yang ini pukul 10 nanti saya akan buat live biasa lah, yang biasa seperti mana saya buat. Cuma live ni saya buat special untuk kes yang menyentuh tentang keputusan hakim atau keputusan hakim Mahkamah Persekutuan hari ini menyentuh enactment undang-undang syariah yang dicabar oleh Nick Elin Zurina dan juga anaknya Tengku Yasmin Natasha. Dan saya ada dia punya judgement apa orang kata, ringkasan kepada judgement dia di sini, summary judgement dia di sini. So untuk yang panjang punya I think nanti kita akan tengok. Dan daripada sini majoriti keputusannya adalah 8-1. 8-1 iaitu 8 orang mengatakan enactment itu dibatalkan, hanya seorang dissenting yang tak bersetuju, tapi dia tak bersetuju pun atas tujuan mengatakan bahawa Nick Elin tidak ada locus standi. Apa itu locus standi? Dia tak ada locus standi, dia tak ada dia bukan party to the, dia bukan orang yang sesuai untuk nak bawa kes ini. Tetapi tidak ada di kalangan hakim mahkamah tinggi ni mengatakan, Mahkamah Persekutuan ini mengatakan bahawa Mahkamah Syariah Kelantan ataupun Undang-Undang Syariah Kelantan itu kekal. Okay. Now, apa yang saya nak buat hari ni adalah saya akan cerita tentang undang-undang, tentang enactment tersebut. Dan slide ini saya dah siapkan lama dah, sejak masa mula-mula Nick Elin mengemukakan pandangan ataupun mengemukakan apa orang kata apa orang kata petition kepada Mahkamah Persekutuan. Saya dah ada slide ini. Dan kemudian saya fikir saya nak buat slide ni bila? Saya fikir saya nak buat slide ni sebaik saja keputusan itu diumumkan, which is today lah. So slide yang saya nak tunjukkan pada tuan-tuan ini adalah slide yang lama, yang memang saya dah siapkan lama dahulu. So it's just a matter of saya nak keluarkan balik saja. Itu yang pertama. Yang kedua, objektif saya malam ini adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan belajar tentang undang-undang, belajar tentang syariah Islam, belajar tentang agama Islam kita sendiri. Kan? Ada orang kata, ya aku Islam, takkan aku tak tahu agama Islam. Itulah masalah dia. Majoriti kita ni, kita lahir Islam, ada IC Islam, tetapi asas Islam kita pun kita tak tahu. Kalau kita faham asas Islam, kita tak berdemo di dekat depan Mahkamah Persekutuan pada hari ini. Kan? Dia bertudung labuh ke, dia berjubah berserban ke, itu tidak menjamin dia ada ilmu tentang Islam. Jadi kalau ada ilmu tentang Islam Lais, ya saya ada. Saya ada. Yang tentang inilah, bukanlah semua. Saya tak claim saya tahu semua. Tetapi tentang undang-undang dan syariah ni, saya ada ilmu dia. Kan, saya ada ilmu dan saya ada pengetahuan tentangnya. Jadi that's why saya boleh bercakap tentang dia. Jadi bila ada orang seperti PAS, golongan PAS yang menunggang agama, menunggang undang-undang syariah ini, datang untuk menunggang agama itu sendiri, dia jadi satu benda yang bagi saya sangat menyedihkan lah. Kan? Sangat menyedihkan. Kenapa saya kata sangat menyedihkan, tuan-tuan? Dia menyedihkan apabila orang yang ditunggang itu terdiri daripada pengikut PAS dan taksub, percaya dengan apa yang PAS kata. So apa yang PAS kata? PAS kata bahawa ini adalah menentang undang-undang Allah. Ini adalah menentang Islam. Itu saya kata, kenapa? Kalau benar mereka faham tentang Islam, dia tak akan turun di depan Mahkamah Persekutuan hari ini. Kerana apa? Jadi kita akan bahaskan tentang perkara ini. Dan saya akan membawa, sorry lah, topik ini dry. Kalau tuan-tuan nak dengar yang topik politik, betul-betul politik, malam pukul 10 nanti. Yang ini topik kita berbincang tentang undang-undang. Saya ada kawan saya tadi dalam grup, dia kata, tolong summarize 10 minit apa yang berlaku pada Nick Elin. Saya kata, kalau aku summarize 10 minit, it will not do justice to you. Sebab kita kena faham dahulu benda asasnya, baru kita faham tentang bagaimana perkara itu diputuskan oleh mahkamah. Kalau kita tak faham benda basic kepada undang-undang syariah, kita tak faham basic kepada perlembagaan, maka di situ kita tak akan faham kenapa Mahkamah Persekutuan datang dengan keputusan tersebut. Siapa saya? Saya Suwardi Morni, graduan undang-undang, reading law daripada Southampton University, United Kingdom, dan juga saya belajar secara masa lapang saya tentang undang-undang syariah dan juga hadis. Okay? So, saya mulakan insyaAllah dan tuan-tuan boleh
skip through nanti kalau apa orang kata, kalau tuan-tuan tengok pada hari masa yang lain lah. Kan, okey. Baik, kita menyentuh soal tentang undang-undang ni. Adakah, soalan saya, cabaran Nick Allen ini adalah cabaran terhadap syariah Islam ataupun ia hanya retorik PAS? Okay. Adakah ini Nick Allen memohon pembatalan beberapa beberapa seksyen enakmen jenayah syariah Kelantan? Adakah ini cabaran terhadap Islam ataupun sebenarnya cabaran terhadap kompetensi atau kemampuan PAS dalam mentadbir dan membuat undang-undang? Baik. Latar belakang kes saya bacakan kat sini bahawa pada Februari 2021 PAS kata dia tak tahu. PAS kata dia tak tahu cerita ni bahawa ni. Okey. Pada 2021, Mahkamah Persekutuan Sebuah Suara membenarkan Iki Putra yang di Selangor mencabar Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor berkenaan dengan seks luar tabi'i. Di mana memang ada seksyen dalam kanun kesesahan. Pada 25 hari bulan Mei, bulan 5 2020, Nick Allen pula memfailkan notis usul cabar perkara dalam kanun syariah Kelantan. Dan pada bulan 9 2022, sewaktu PAS memerintah, Mahkamah Persekutuan benarkan cabaran oleh Nick Allen tersebut. Okey. Now, tapi Tuan Ibrahim kata dia tak tahu. Tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube sendirilah. Dia kata dia tak tahu tentang cabaran tersebut. Sedangkan seperti yang saya sebut tadi, Mahkamah Persekutuan membenarkan cabaran itu pada bulan 9 2022 dan cabaran itu masuk pada bulan 5 2022. Tuan-tuan, bila cabaran itu dah masuk, usul itu dah dihantar dan dibenarkan cabarannya, maka mahkamah, orang kata apa, Kerajaan Negeri Kelantan akan menerima notis. Jadi bagaimana Tuan Ibrahim Tuan Man kata dia tak tahu? Baik. So hari ni tuan-tuan, kita nak belajar sedikit tentang apa itu undang-undang Islam. Okay? Apa itu undang-undang Islam? Apa itu undang-undang negara kita? Dan bila ini retorik PAS, saya akan buat video ini supaya video ini menjadi tatapan kita sehingga ke anak cucu kita nanti. Okey, bahawa salah faham kita tentang cara beragama, tentang Islam, tentang undang-undang Islam adalah disebabkan oleh apa orang kata, PAS itu sendiri telah menyebabkan kita salah faham tentang undang-undang Islam. Bila kawan saya berdebat dengan Ustaz PAS, bila dia mengatakan bahawa negara ini, kerajaan ini wajib ditumbangkan kerana undang-undang dan perlembagaan kita adalah perlembagaan dan undang-undang kafir. So, bila kita tanya, apa ini maksudkan dengan undang-undang kafir? Dia kata sebab undang-undang ni dibuat oleh orang kafir. Jadi kalau dia dibuat oleh orang kafir, adakah menjadikan benda itu kafir? Tuan-tuan, komputer, TikTok, YouTube, Facebook, semua ni orang kafir buat. Adakah itu menjadikan tuan-tuan haram menggunakan perkara-perkara ini? Now, bila sesuatu itu dilakukan atau dibuat atau dicipta oleh orang bukan Islam, tidak automatik menjadikan perkara itu kafir. Kalau kafir, tuan-tuan kena keluar daripada TikTok, YouTube, Facebook sekarang ni semua. Ni, handphone semua ni tak boleh pakai. Ni semua orang kafir buat. Betul? Tapi ini barang itu syariah Islam. Baik, kita akan tengok sebentar lagi, kita akan tengok perbahasan dia. Dan kenapa saya kata undang-undang dan apa saja barang melibatkan komputer tak ada beza pun. Kita bukan bercakap perkara akidah, kita bukan bercakap perkara perkara ibadah. Usul di dalam Islam adalah selain daripada ibadah dan akidah, semuanya boleh melainkan ada nas yang melarang. Itu usul dia. Bermakna apa sahaja yang tidak haram di sisi agama, maka dia boleh dilakukan. Soalan, boleh tak kita buat podcast macam ni? Apakah dalil membuat podcast di hadapan YouTube, Facebook dan TikTok? Apakah dalilnya? Jawapannya mana ada dalil. So, itu salah soalan kita tanya. Cara yang betul kita tanya adalah, adakah haram kita buat perkara ini? Ada tak nas dan dalil mengatakan haram? Kalau tidak ada, maka halal. Itu kaedah umum di dalam usul fiqh. Asal sesuatu itu adalah harus, melainkan ada nas yang menegah dia. Itu asal kaedah dia. Nah, soalan seterusnya, undang-undang dan juga pentadbiran, adakah itu di bawah syariah? Di bawah akidah? Di bawah ibadah khusus? Ataupun di bawah muamalah? Itu soalan dia. Jadi kalau kita lihat dan kita teliti, undang-undang ni bukan di bawah akidah
dan juga bukan di bawah ibadah khusus. Kecuali beberapa enactment, hudud umpamanya, qisas umpamanya. Beberapa, ada 2-3 sahaja. Dan di dalam Islam tuan-tuan, kita nak tengok bahawa undang-undang ini adalah undang-undang ni yang dibenarkan adalah terlalu luas. Yang dikhusus dan diperincikan sikit je. Saya akan bahaskan sekejap lagi. Di dalam Islam, perkara yang dikhusus dan diperincikan dalam undang-undang, dalam jenayah Islam, adalah terlalu sedikit. Yang dibenarkan terlalu luas. Maksudnya, terpulang kepada pemerintah nak menentukan bagaimana undang-undang tersebut. Tetapi yang ditentukan oleh Allah SWT terlalu sedikit. Kita akan tengok perbahasan saya sekejap lagi, which saya masuk sekarang ini. Baik. Di dalam perundangan Islam, jenayah Islam, Islamic Criminal Jurisprudence, dia ada 3 hukum besar. 3 payung besar. Payung pertama dinamakan hudud. Payung kedua dinamakan qisas. Dan payung ketiga dinamakan takzir. So, dia ada 3 perbahasan ataupun 3 payung besar yang memayungi perundangan jenayah Islam. Perundangan jenayah Islam ni dia ada 3. Baik. Now, apakah itu hudud? Okay. Hudud adalah undang-undang yang ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran ataupun hadis, dan itu adalah satu perkara yang sudah ditetapkan secara qat'i. Maksudnya, wajib dilakukan. Antaranya zina, qazaf, mencuri, rompakan di jalan, meminum arak. Dan khilafnya adalah murtad. Murtad ni perbahasan ulama. Tetapi qazaf umpamanya, menuduh orang lain berzina, menuduh orang suci berzina tanpa boleh mendatangkan bukti. Hukumannya qazaf, itu ada di bawah hudud. Sama juga menuduh orang yang kita tak boleh datang ke bukti, orang lain liwat umpamanya. Maka itu di bawah qazaf, itu di bawah hudud. Mengingkari perkara ini, maka seseorang itu boleh jatuh kafir. Mengingkari tak melaksanakan cerita lain. Mengingkari bahawa benda ini wajib, boleh jatuh akidah dia. Itu saya kata tadi. Ada sebahagian kerana hukumnya qat'i. Qat'i ni apa? Hukumnya dah muktamad. Sudah orang kata kuat di dalam Al-Quran dan juga hadis. Maka kita kata kalau mengingkarinya bahawa ia wajib, maka hukumnya adalah boleh jatuh kufur, kita kata. Baik. Di bawah payung kedua kita namakan qisas. Qisas ini adalah hukum bunuh balas. Bunuh balas. Kan? Bunuh balas sama ada pembunuhan atau dengan cara mencederakan. Maka kedua-dua ini membawa kepada ada implikasi besar dia. Kan? Pembunuhan dia ada kaedah-kaedah dia. Dan ketiga, takzir. Kan? Apa itu takzir? Hukum kesesaan yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk dalam Al-Quran dan Sunnah, sebaliknya diputuskan oleh mahkamah, diputuskan oleh negara. So, bermakna takzir ini adalah satu yang luas. Saya kata tadi, hudud kita boleh senaraikan. Qisas pun kita boleh senaraikan. Kalau dalam hudud ada 5, dalam qisas ada 2, ada 7 yang Al-Quran dan hadis sebut secara qat'i, secara tetap. Tetapi selain daripada itu, Al-Quran dan As-Sunnah tidak sebut secara tetap. Maka apa saja yang tidak disebut secara tetap, maka itu dikenali sebagai undang-undang takzir. Apa saja yang tidak diputuskan secara tetap, maka itu dinamakan sebagai undang-undang takzir ataupun sebagai takzir, kita kata. Now, seterusnya. Dalam memahami kaedah kesalahan dan hukuman di dalam undang-undang, kita kena faham ada 3 benda yang ada di dalam mana-mana undang-undang. Be it civil, be it syariah, Islam atau bukan Islam. Yang pertama, kesalahan. Yang kedua, pembuktian. Yang ketiga, hukuman. Setiap perkara itu dia mesti ada kesalahan dia. Kemudian dia ada cara pembuktian dia. Kemudian dia ada hukuman yang wajib atau nak dikenakan kepada perkara tersebut. Kalau tidak ada salah satu ini, maka undang-undang jenayah tidak boleh dilaksanakan. Baik. Apa contoh kesalahan? Dalam membahaskan kesalahan apa saja perbuatan yang menyalahi kod undang-undang dalam negara atau negeri tersebut. Okey, apa saja kod. So, kalau sekiranya kod itu tidak ada atau kesalahan itu tidak ada, maka kita tidak boleh dijatuhkan hukuman. Seseorang itu hanya boleh dijatuhkan di atas kesalahan sekiranya ada undang-undang ataupun ada kod kepada undang-undang tersebut. Ada kod dia. Kemudian setelah jatuh kesalahan, maka hendaklah dibuktikan. Dan di dalam jenayah, pembuktian dia mestilah memenuhi kriteria-kriteria tertentu dan melangkaui keraguan munasabah. Beyond reasonable doubt. Baru dia boleh dijatuhkan. Ketiga, iaitu hukuman.
penalti yang dikenakan kepada bersalah sama ada denda, penjara, kedua-duanya sekali, sebatan, mungkin berkelakuan baik, buang daerah dan sebagainya. Itu hukuman. So 3 benda ni kena ada. Nah, kenapa saya nak buat benda ni nanti? Tadi. Now, so kita tanya soalan di dalam undang-undang Islam dan juga undang-undang negara kita, bila kita kata bahawa undang-undang negara kita ni undang-undang kafir, dia kata. Perlembagaan kita perlembagaan kafir, undang-undang kita undang-undang kafir. Kita tanya, kenapa anda boleh datang dengan conclusion mengatakan bahawa undang-undang ataupun perlembagaan negara kita sebagai kafir? Macam mana kamu kata perlembagaan atau undang-undang negara kita sebagai kafir? Bukankah di dalam payung ketiga itu ada takzir? Di mana takzir ni juga adalah perkara yang diterima oleh Islam. Takzir adalah perkara yang diterima oleh Islam. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Saya bagi contoh. Katakanlah zina, hukum zina, hudud zina. Dalam berzina, kesalahan dia zina. Kesalahan dia zina. Kesalahan zina. Bagaimana pembuktian zina? Pembuktian zina hendaklah 4 orang saksi lelaki yang adil, 4 orang saksi lelaki yang adil, yang tidak fasik, nampak khasyafah masuk ke dalam kemaluan. Celak masuk ke dalam, faham maksud saya? Nampak tau. Maksudnya bukan dia ngintai sorang-sorang, bukannya di malam yang gelap, sama-sama di bawah selimut, bukan. Nampak bahawa kepala kemaluan itu masuk ke dalam lelaki, masuk ke dalam kemaluan wanita. Keempat-empatnya hendaklah nampak secara serentak. Itu pembuktian. Maka kalau terbukti telah perkara tersebut berlaku, maka hukumannya, kalau kita tengok ini ada perbahasan ulama lah, sebatan atau rejam. Tapi rejam ni ada perbahasan. Tapi tak apalah, itu hukuman dia. Nah, timbul soalan. What if 4 ni menyerbu? Bila ditanya di mahkamah, 3 kata, saya nampak. 3 ni kata, saya nampak khasyafah masuk dalam faraj. Saya nampak. 3 nampak. Tapi orang keempat ni kata, saya tak berapa nampak. Sebab 3 ni kat depan, saya kat belakang. Saya macam tak nampak. Tahu-tahu dia orang dah terkejut. Saya tak nampak. So, adakah pasangan tadi tu terlepas daripada hukuman? Kerana daripada 4, 3 je nampak, seorang tak nampak. So, jawapannya, tengok kepada kod undang-undang. Kemungkinan besar tidak. Kerana kalau kod undang-undang ada mengatakan, kalau tak nampak, maka dia tak jatuh hukum hudud, tetapi dia jatuh hukum takzir. So, bermakna ada keadaan di mana undang-undang hudud itu boleh menjadi takzir kerana tidak cukup pembuktian. Itu satu. Ada juga keadaan undang-undang hudud itu menjadi takzir ataupun ditangguhkan kerana keadaan. Okey, yang ini perbahasan. Kita tahu cerita Umar, bagaimana keadaan kemarau dan sebagainya. Saya tahu tuan-tuan tahu cerita itu. Baik. Now, daripada perkara tersebut, kalau kita tengok undang-undang negara kita, kita tengok undang-undang di dalam negara kita, soalan yang sepatutnya kita tanya, bukannya adakah undang-undang kita ini selari dengan Islam? Itu bukan soalannya sepatutnya. Soalan yang sepatutnya kita tanya, adakah undang-undang kita ini bercanggah dengan dalil Islam? Bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah? Itu soalan kita. Itu soalan yang betul sepatutnya. Kerana kalau ia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka undang-undang itu jatuh di bawah kategori takzir. Bukan undang-undang kafir, bukan undang-undang yang tertolak. Be it civil, be it syariah. Sebab syariah atau civil ini itu pembahagian manusia. Sebenarnya Islam tidak pernah membahagikan undang-undang ni syariah, tak syariah, syariah compliant, tak syariah compliant, tak ada. Tuan-tuan, mana-mana perkara yang tidak bercanggah, undang-undang yang tidak bercanggah dengan Islam, maka itulah undang-undang Islam. Saya ulang, mana-mana undang-undang yang tidak bercanggah dengan Islam, maka itulah undang-undang Islam. Sebab itu saya berani argue. Adakah undang-undang negara kita bercanggah atau mengikut Islam? Dakwaan pro kepada soalan di atas
negara kita sudah 98% mengikut undang-undang Islam. Dakwaan PAS pula, majoriti undang-undang negara kita tidak mengikut Islam, i.e. bercanggah dengan Islam. Now, saya pro mengatakan negara kita sudah 98% mengikut undang-undang Islam. Siapa berani argue otherwise? Saya mengatakan negara kita sudah 98% mengikut undang-undang Islam. Siapa berani argue otherwise? Soalan saya mudah saja. Di mana dalam undang-undang kita yang bercanggah dengan Islam? Di mana dalam undang-undang kita yang bercanggah dengan Islam? Tapi hudud tidak dilaksanakan. Itu sebab kata 98%. Tidak dilaksanakan bukan bermakna bercanggah. Dia belum dilaksanakan. Tetapi saya kata, ada tak kesalahan zina di dalam negara kita? Saya tanya tuan-tuan, ada tak kesalahan zina di dalam negara kita? Kesalahan, ada tak? Kod kesalahan Islam, ada ke tidak? Ada. Di dalam syariah. Di dalam undang-undang syariah. Ada tak pembuktian? Yang tu tak ada. Ada tak hukuman? Yang tu tak ada. Tetapi kesalahan dia ada. Kalau kita tengok hudud tadi, ada tak kesalahan mencuri? Ada tak kesalahan mencuri? Maksudnya kod kepada kesalahan mencuri. Jawapannya ada, di bawah kanun keseksaan. Pembuktian, yang tu tak ada. Hukuman tak ada. Tetapi kesalahan itu ada. Apa lagi kesalahan kalau kita nak sentuh kat sini? Tentang hudud. Qazaf, ada tak kesalahan qazaf di dalam kod undang-undang kita? Ada tak kesalahan qazaf di dalam kod undang-undang kita, tuan-tuan? Jawapannya ada. Di dalam mahkamah syariah. Rompakan di jalan, ada. Minum arak pun ada. Semua ini ada di dalam undang-undang. Tetapi di dalam bila kita menyentuh kesalahan, ada. Kesalahan itu ada. Maksudnya kod itu ada. Tetapi pembuktian ataupun dan hukuman mungkin tak ada. Tetapi kesalahan itu ada. So, bila kesalahan itu ada, kita tak boleh buang semua. Sebab itu saya argue di dalam ini. Saya mengatakan bahawa negara kita sudah ada 90% undang-undang itu di dalam tempat. Kesalahan-kesalahan itu sudah ada. Cuma sekarang ini bagaimana kita nak menambah baik supaya dia akan ada lebih baik. Itu tugas kita untuk memberi penerangan. Tugas kita untuk nak mengkaji dan sebagainya. Nah, sebab itu senaraikan. Sebab itu saya bertanya soalan ini. Senaraikan undang-undang atau perlembagaan yang bercanggah atau bertentangan dengan prinsip Islam. Kalau ada, senaraikan. Kalau tidak ada, maka itu sebenarnya Islam. Itu uniknya Islam, tuan-tuan. Apa saja yang tidak bercanggah dengan Islam, maka itu adalah Islam. Sebab itu saya kata, ini bukan perkara ibadah. Ini bukan perkara ibadah khusus. Ini bukan perkara akidah. Di mana dia kena ada wahyu. Kena datang wahyu kepadanya. Kita tak boleh sembahyang Zuhur 5 rakaat. Mana boleh? Wahyu tu dah ada. Kita tak boleh sembahyang subuh 10 rakaat. Tak boleh. Wahyu tu dah ada. Tetapi, adakah boleh kita meletakkan kesalahan mencuri buah mempelam itu? Boleh, mencuri itu mencurilah. Ada tak boleh kita letak kesalahan, contohnya cyberbully, mengutuk orang di dalam live sebagai satu kesalahan? Boleh. Adakah itu bercanggah dengan Islam? Tidak. Itu di bawah takzir. So kadang-kadang orang takzir pun disalah faham. Baik. Sebab itu dalam asas perundangan Islam, dia kata asal bagi satu perkara adalah harus. Ini kata-kata Imam Suyuti. Kata-kata Imam Suyuti, asal bagi satu perkara adalah harus. Dan juga maksudnya asal bagi satu perkara, ini kaedah fiqh adalah harus sehingga datang kepadanya perkara yang menunjukkan keharaman. So, apa sahaja? So, soalan kita, perundangan ni, adakah undang-undang ni di bawah akidah ibadah khusus yang memerlukan dalil khusus? Saya kata ya, di hudud dan kisas. Tapi selain daripada itu, sebenarnya dia di bawah yang saya sebut tadi, asasnya boleh buat apa saja selagi tidak menyalah dan menyanggah Islam. Contoh, tuan-tuan. Saya bagi contoh. Apakah hukum, boleh tak kita meletakkan hukuman kepada orang yang merokok? Contoh satu hari nantilah kita nak buat hukuman kepada orang yang merokok. Boleh tak? Dalam Islam, dalam Al-Quran tak sebut kesalahan untuk orang merokok. Tapi kerajaan boleh buat tak? Boleh. Apakah dalil untuk lampu merah, kuning dan hijau? Ada tak dalam Al-Quran dan hadis? Tak ada.
So, boleh tak kerajaan buat? Boleh. Alright. So, soalan kita, balik kepada cerita, apa orang kata, Nick Allen ni. Adakah ini cabaran terhadap syariat Islam atau retorik PAS semata-mata? Baik, kalau kita baca Seksyen 2 Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa 1965, kita kata Seksyen 2 Akta Mahkamah Syariah, dan ini dibahaskan juga oleh Tun Tengku Maimun di dalam perbahasan ini. Mahkamah Syariah yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang dalam satu negeri dan diberi bidang kuasa ke atas orang-orang yang mengerti agama Islam dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam senarai 2 bagi senarai-senarai negeri dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Okay. So, bidang kuasa atau kuasa Mahkamah Syariah ini terletak di senarai 2, senarai negeri, jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Sebab itu, tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok Akta 355. Ini Akta 355 yang saya baca ni, Seksyen 2. Akta 355 ni ada 3 seksyen je. Saya baca seksyen kedua tadi. Itulah seksyen paling utama dalam Akta 355. Akta 355 mengatakan bahawa undang-undang syariah itu hendaklah dikembalikan kepada negeri sebab dia termaktub di bawah senarai 2 jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Perkara ini disentuh oleh Mahkamah Persekutuan hari ini, kita akan tengok. Baik. So, kalau kita tengok juga, dekat sini, kita belajar undang sikit. Perkara 75 Perlembagaan Persekutuan menyentuh bahagian ke-6. Perhubungan di antara persekutuan dengan negeri-negeri, ketidakselarasan undang-undang persekutuan dengan negeri-negeri, jika mana-mana undang-undang negeri yang tidak selaras dengan suatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan ini hendaklah mengatasi undang-undang negeri dan undang-undang negeri itu tidak sah setakat yang tidak selaras itu. Arti kata, sekiranya undang-undang negeri yang dibuat oleh negeri itu ada bercanggah dengan mana-mana peruntukan ataupun senarai di dalam Mahkamah Persekutuan, di dalam senarai persekutuan, maka undang-undang itu dianggap terbatal setakat yang tidak selaras. Jadi bermakna kalau Nick Allen membahaskan tentang enakmen syariah, dia bukan membatalkan seluruh enakmen syariah itu. Dia hanya mencabar seksyen-seksyen tertentu saja. So, dalam kes Nick Allen ni ada 20 seksyen yang dia cabar. So, kalau dia cabar dan dibuktikan bahawa perkara itu tidak selaras dengan perlembagaan, maka yang terbatal hanya sekadar itu. Hanya sekadar itu. Okay? Sebab itu di dalam perlembagaan dia tulis, setakat yang tidak selaras itu. Okay? Alright. So, apa 20 perkara yang dipertikaikan oleh Nick Allen? Daripada 20 perkara itu, dia tinggal 18. 2 ditarik balik. Dan saya akan bahaskan Syariah Kelantan, Undang-Undang Syariah Kelantan, belah kiri tu. Kan? Dan belah kanan ni adalah Undang-Undang Malaysia. Yang mana saya kata sudah ada kesalahan dan kod dia di dalam Undang-Undang Malaysia. Dan daripada ini yang saya tanda biru ni adalah yang mahkamah kata, tidak, yang ini selari. Yang ini tidak bercanggah dengan perlembagaan. Maka Mahkamah Persekutuan pada hari ini menolak perkara tersebut. Okey. Seksyen 5 Syariah Kelantan ditarik balik oleh Nick Allen. So, dia tak bahaskan benda ini. Seksyen 11, memusnahkan atau mencemarkan tempat ibadat. Yang ini, kalau tengok dalam perkara ini, kalau tak silap saya, disebut sebagai Seksyen 11 diterima sebagai bercanggah. Kerana apa bercanggah, tuan-tuan? Sebab sudah ada Seksyen 295, injuring or defying a place of worship with intent to insult the religion of any class. Seksyen itu sudah ada di dalam kanun keseksaan. Dan itu bukan orang kata bidang tugas negeri, itu bidang tugas federal. Seksyen 13 yang ini menurut Mahkamah Persekutuan ini tidak bercanggah dengan perlembagaan kerana dia dikira sebagai termasuk di bawah butiran 1 senarai negeri. Ia juga berkaitan dengan perkara 11 perkara 11 fasal 4 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa negeri-negeri boleh membuat undang-undang bagi tujuan mengawal atau menyekat perkembangan doktrin dan kepercayaan agama dari kalangan orang yang mengadut agama Islam. So, tak ada masalah. So, Seksyen 13 diterima sebagai tidak dibatalkan. 11 dibatalkan. Now, liwat. Seksyen 14. Yang ini juga yang Iki Putra tadi lawan di Mahkamah Selangor dan dia menang.
Okey. Timbul persoalan. Okey. Persetubuhan dengan mayat. Yang ni pun dibatalkan juga. Kenapa? Sebab dia ada undang-undang lain. Ada yang kata, tengok, inilah dia negara kafir, negara sekular, negara liberal. Kita bawa undang-undang syariah tentang liwat tetapi dibatalkan. Tuan-tuan, kalau ada orang yang cakap macam tu, depan-depan muka dia cakap, kau bodoh. Di dalam mahkamah syariah, liwat, section dia, maksimum 3 tahun penjara, denda maksimum 5,000. Kalau dalam kes ini 5,000, sebatan 6 kali. Penjara 3 tahun maksimum. Di dalam kanun keseksaan, section 377A, maksimum penjara 20 tahun, sebatan 20 kali. Sebatan 20 kali. Dan sebatan syariah, dia macam ni. Sebatan mahkamah civil, dia jenayah, dia macam ni. Memang longkang lah kalau kena sebatan tu. So tuan-tuan, yang mana satu kita nak? Kata nak menentang liwat, tapi ambil yang 3 tahun je. Kenapa tak nak ambil 20 tahun? Okey, ada timbul juga, ada yang membahaskan, dia kata, okey lah. Kan kita ada undang-undang sivil yang tu kena juga. Yang undang-undang syariah pun kena juga. Lagi tak adil. Dia kena 2 kali undang-undang. Dia kena 2 kali hukuman. Itu dipanggil double jeopardy. Macam mana seorang melakukan satu kesalahan, dia dikenakan 2 undang-undang yang berbeza. Dua mahkamah yang berbeza di bawah undang-undang yang sama. Tak boleh. Itu tidak adil. Dan itu sendiri melanggar maqasid syariah, objektif syariah yang juga menuntut keadilan. What if katakanlah seorang yang meliwat itu Islam, seorang bukan Islam. Yang bukan Islam ni kenalah 10 tahun contoh. Yang Islam ni kena 10 tahun, kena lagi 3 tahun. Adil ke tidak? Bukan masalah adil, dia liwat lah, tak adil lah. Exactly. Dalam bab itu korang sanggup gadai prinsip. Kan? Adil ni tuan-tuan, kita melihat dengan mata keadilan. Tak kisahlah dia adik-beradik kita ke, keluarga kita ke, kalau dia salah, dia salah. Kalau dia betul, dia betul. Kalau itu undang-undangnya, itulah undang-undangnya. Tapi orang PAS tak. Tak. Sebab itu, kita kata Seksyen 14 lewat, dibatalkan. Persetubuhan dengan mayat 16, dibatalkan. Tuan-tuan, dibatalkan bukan maksudnya undang-undang itu tak ada. Sebelah kanan tu, itulah undang-undang yang dah ada. Persetubuhan dengan mayat ni saya tak jumpa, tapi ada. Persetubuhan dengan bukan manusia. Pelik Seksyen 17 Kelantan. Persetubuhan dengan bukan manusia. Ada ke Is? Ada. Dekat Kelantan ada tuan-tuan. Bukan saya kata, memang ada kes. Dia main dengan apa? Lembu. Kambing. Ayam pun ada. Sampai mati ayam tu. Ada kes saya baca dulu. Undang-undang itu dah ada. Di bawah Seksyen 377. Kanun keseksaan. Burglary with animal. Okay. Seksyen 30, kata-kata yang boleh memecahkan keamanan. Yang ini Mahkamah Persekutuan kata tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan, maka dikekalkan. Kerana apa? Walaupun ada Seksyen 504, tetapi Mahkamah Persekutuan mengatakan intipati Seksyen 30 adalah untuk mengawal atau menyekat pengembangan doktrin, bukannya semata-mata untuk memecah keamanan. Okay? Alright. So, Seksyen 31 tentang gangguan seksual di bawah Syariah Kelantan. Sudah ada satu akta dipanggil Anti-Sexual Harassment Act 2022. So, tak perlu. Memiliki dokumen palsu, memberi keterangan maklumat dan pernyataan palsu. Yang ini sudah ada Seksyen 464. Making a false document, kanun keseksaan. Apa-apa yang menghayalkan. Apa-apa yang menghayalkan sudah ada. Contohnya, apa orang kata, what do you call that? Anti dadah berbahaya. Intoxication, sudah ada. Berjudi, ditarik balik. Yang ni Nick Allen tarik balik. Mengurangkan ukuran sukatan dan timbangan, terutama dalam perniagaan, sudah ada akta, iaitu Akta Perlindungan Pengguna 1999. So, tak perlu nak buat dua-dua undang berbeza. Melakukan transaksi muamalat yang berlawanan dengan hukum syarak. Yang ini terlalu umum. Saya tak tengok detail ya. Kita ada pelbagai akta untuk mengawal transaksi-transaksi yang sebegini. Kan? Melakukan transaksi muamalat secara riba dan juga lain-lain. Again, kita kena tengok detail dekat mana dia punya perbahasan. Penyalahgunaan penandaan dan perbahasan halal. Terdapat lebih 20 akta undang-undang yang berkaitan dengan halal di Malaysia. Saya tak boleh nak senaraikan. Terlalu banyak. Menawar atau memberi perkhidmatan maksiat.
Terlalu banyak. Section 43 Child Act, Section 372 Exploitation any purpose for the purpose of prosecution, Section 37B Soliciting purpose of prosecution, Section 373 Suppression of brothel. Terlalu banyak. Perbuatan sebagai persediaan menawar atau memberi perkhidmatan maksiat, Section 44. Sekali lagi saya kata terlalu banyak. Perbuatan sebagai persediaan melakukan maksiat sudah ada di dalam section-section ini. Perbuatan sumbang mahram sudah ada di dalam sumbang mahram ni incest. Section 376A besar incest di bawah kanun kes-kesaan. Mucikari, exploiting any person for the purpose of prosecution. Mucikari ni apa tuan-tuan? Bapa ayam lah, lebih kurang macam tu. Ada 372 sectionnya. Jadi kalau kita tengok jadual ke-9 itu, jadual ke-9 senarai 1 adalah jadual perlembagaan persekutuan. So di dalamnya adalah keselamatan dalam negeri, pasal 3, section 3, iaitu menyentuh hal polis, penjara, tahanan penjagaan, pemetaan risikan, penataan. Semua ni di bawah persekutuan. Kalau kita nak baca ni, panjang lah. Kalau tuan-tuan nak baca, boleh pause, boleh tengok dalam perlembagaan sendiri. Jadual ke-9 senarai 2 dan hukuman kesalahan dilakukan oleh orang yang menurut Islam kecuali berkenaan dengan perkara termasuk dalam senarai persekutuan. Ini saya sebut tadi. So, keputusan. Okey, kita bacakan keputusan. Macam saya kata tadi, bahawa keputusan dia, daripada segi keputusan, kita sudah ada Tengku Maimun punya keputusan. Nick Elin Zurina dan juga Tengku Jasmine Natasha sudah ada. So, kalau dalam perkara ini, apakah keputusan mahkamah? Keputusan Nick Elin lawan kerajaan negeri, Tengku Maimun mengatakan, Mahkamah Syariah di Malaysia setakat hari ini tidak melaksanakan hukum hudud atau kisas, hanya takzir. Mahkamah Sivil juga melaksanakan hukum takzir. Sebegitu tidak ada bezanya Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil kerana kedua-dua sistem syariah dan sivil melaksanakan hukum takzir. Okey. Saya ulang Mahkamah Syariah di Malaysia setakat ini tidak melaksanakan hukum hudud atau kisas, hanya takzir. Saya nak bahaskan benda ini. Ini besar. Tengku Maimun bila dia sebut benda ni very sharp. Sebab itulah dia jadi ketua hakim negara. Sebenarnya negara kita, even mahkamah syariah negara kita, tidak melaksanakan hudud atau kisas. Undang-undang syariah negara kita melaksanakan hukum takzir. Kenapa tuan-tuan? Kesalahan yang saya sebut tadi, even kepada qazaf, even kepada zina. Undang-undang syariah ada zina. Zina, qaza, mencuri tak ada lah. Tetapi yang berkaitan dengannya, semua itu ada, tetapi pembuktian dan hukuman dia tidak ada. Kesalahan itu ada. Seperti saya kata 98%. Kesalahan itu ada. Hukuman dan pembuktian tak ada. Tidak dilaksanakan. Tetapi kesalahan itu ada. Dia berbeza dengan negara barat umpamanya. Zina tak ada. Kan negara barat boleh buat zina sesuka hati. Tak payah negara barat, hati Singapura pun sama. Tapi negara kita, zina itu ada peruntukan dia. Kesalahan, kod kesalahan itu ada. Tapi zina itu tidak termaktub di dalam undang-undang syariah. 4 mata melihat kasyafah masuk undang-undang. Saya kata, memang betul, tak ada. Tapi hukum undang-undangnya ada, kesalahannya ada, hukumannya ada, itu takzir. Kita tak boleh kata itu bercanggah dengan Islam. Kerana itu takzir. Itu saya kata tadi. Katalah 4 sepatutnya tengok, tapi 3 je tengok. Atau 2 je tengok. Adakah itu kira lepas dia orang? Ataupun ada hukuman lain? Oh, ada hukuman lain. Itulah takzir nama dia. Itulah hukuman takzir. Dan bila Hakim Mahkamah Persekutuan Tengku Maimun mengatakan bahawa undang-undang mahkamah syariah kita dan juga undang-undang sivil kita sebenarnya semua itu adalah takzir. So, bila kita bahaskan, bila Nick Elin persoalkan, kita bukan mempersoalkan hudud. Kita bukan mempersoalkan kisas. Kita mempersoalkan takzir. Soalan saya, adakah kafir kalau kita mempersoalkan takzir, tuan-tuan? Section yang saya sebut tadi tu, adakah kafir kalau kita mempersoalkan section-section itu? Dan Nick Elin, bila dia mempersoalkan, bukan bermakna tidak ada section itu di bawah section lain. Liwat umpamanya 377A. Ada. Betul tak? Sebab itu, mahkamah juga berkata, Mahkamah Syariah adalah bersumber atau mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Dia beza dia di antara Mahkamah Sivil dengan Mahkamah Syariah di Malaysia, satu je. Iaitu Mahkamah Syariah diluluskan oleh Badan Perundang Negeri. Mahkamah Sivil
diputuskan ataupun ditetapkan oleh persekutuan yang diluluskan oleh parlimen. Itu je. Itu je beza dia. Tetapi kedua-duanya adalah takzir. Takzir. So, adakah menentang hukum Allah kalau kita sekiranya mempersoalkan takzir? Tengku Maimun menyatakan pihak yang mencabar dan mahkamah sivil tidak boleh dikatakan menentang hukum Allah. Kerana undang-undang yang dicabar itu bukan ditentukan atau ditetapkan oleh Allah, tetapi oleh badan perundangan negeri. Ini menarik juga. Sebab itu dia kata ini menentang hukum Allah, ini menentang hukum Allah. Soalan saya, adakah Allah bagi wahyu kepada kamu untuk buat section sedemikian? Kalau Allah tak bagi wahyu kepada kamu, maka itu bukan menentang hukum Allah. Itu menentang hukum kamu. Melampau kita mana terima wahyu. Exactly my point. Exactly. Kita tak terima wahyu. So, bila orang mempersoalkan tentang enactment syariah jenayah Kelantan, kenapa itu dikatakan sebagai menentang hukum Islam? Itu dikatakan menentang hukum Allah. Sedangkan takzir itu juga adalah hukum Allah. Apakah tidak boleh mempersoalkan dan juga membetulkan ataupun amend? Adakah kita tak boleh amend? Apakah kita tak boleh merubah? Apakah kita tak boleh membatalkan undang-undang takzir? So, kalau boleh, kenapa tindakan Nick Allen ini dan juga tindakan Mahkamah Persekutuan membenarkan pembatalan tersebut dikatakan menentang hukum Allah? Sebab yang buat undang-undang itu adalah negeri. Dalam konteks ini, negeri PAS. Jadi bila kita menentang undang-undang yang dibuat oleh manusia, kenapa itu dikatakan menentang hukum Allah? Oh, dia ada, sebab ini adalah undang-undang syariah. Tuan-tuan, saya nak tanya, siapa letak perkataan syariah situ? Siapa letak perkataan syariah situ? Kat undang-undang tu siapa letak perkataan syariah? Allah ke? Atau negeri tu yang letak? Sebab itu saya bahaskan tadi. Sebenarnya syariah Islam ini luas. Kalau dicadangkan pada saya lah, nak buat kan, kalau ditanya pada saya, sebenarnya macam mana cara kita memperkasakan undang-undang syariah ni, Is? Bagi saya, kalau kita nak memperkasa, ini cadangan saya lah. Akademik je ni, janganlah ambil serius sangat. Kita batalkan mahkamah syariah di Malaysia. Kita batalkan undang-undang syariah di Malaysia. Kita serapkan masuk ke persekutuan. Jadi, di situ, kita boleh laksana hukum hudud. Kita boleh laksana hukum kisas. Sebab apa? Nak potong tangan ke, nak sebat ke, nak hukuman mati ke, itu persekutuan. Apa kita batalkan hukum undang-undang syariah negeri kita, kita jadikan satukan dengan persekutuan, dia tak perlu nama syariah. Label tu tak perlu. Dan benda ni bukan saya cakap, ni dah dibahaskan lama dah oleh pengamal-pengamal undang-undang ni, benda dah lama. Jangan terkejut sangat. Kenapa kita tak batalkan semua dan letak di persekutuan? Supaya bidang kuasa syariah itu lebih luas. So, kita boleh laksanakan hudud, mencuri. Orang kata, hukuman mencuri, kita boleh laksanakan potong tangan. Boleh? Kan? Kalau sekiranya murtad, itu perbahasan lah, ada perbincangan. Sekiranya orang kata bunuh balas, boleh? Tapi itu bawah 3, memang dah ada pun. Membunuh itu hukuman digantung. Itu tak payah bunuh balas, memang dah ada hukuman dia. So, kita tambah sikit fine tune. 98%, 2% tu kita boleh lakukan kalau kita letak semua di bawah persekutuan. Itu cadangan, itu perbincangan akademik. Tapi praktikalnya tak boleh. Kerana negeri memegang undang-undang syariah masing-masing. Tak apalah. Sebab itu, kata-kata kat sini, dibuat oleh perundangan negeri. Ditentukan oleh perundangan negeri. So, keputusan dia, kami mulakan dengan memetik kata-kata Sufyan LP. The power of parliament and state legislature in Malaysia is limited by the constitution and they cannot make any law they please. Tian lawan government Malaysia, Tian lawan government Malaysia. Undang-undang kuasa parlimen dan juga negeri limited. Limited, terhad kepada perlembagaan. Dan mereka tidak boleh membuat undang-undang sesuka hati mereka. Apa orang kata? Nili-wili kita kata. Dia mesti bersandarkan kepada perlembagaan. Kemudian melalui jadual ke-9, Perlembagaan Persekutuan telah menggariskan perkara-perkara yang parlimen boleh buat undang-undang dan perkara-perkara negeri yang boleh buat undang-undang.
Dengan kata lain, kuasa perundangan persekutuan dan negeri telah ditentukan oleh perlembagaan persekutuan di dalam senarai persekutuan dan senarai negeri. Dan Parlimen mahupun Badan Perundangan Negeri tidak boleh membuat undang-undang melangkaui senarai masing-masing. Jadi balik kepada cerita tadi. Ada yang kata, kau punya cadangan tu radikal sangat, menghapuskan syariah. Lepas ini tak ada lah Islam, habislah Islam. Nampak gayanya memang kau tak dengar lah apa yang aku cakap daripada mula tadi kan. Sebab itu saya kata, Islam ini, dia tidak terikat dan tidak terboundary dengan label. Islam tidak terikat dan tidak tersempadan dengan label. Tuan-tuan, ini penitik mata. Adakah beza kalau saya letak penitik mata ni syariah Islam? Adakah beza dia? Tak ada beza. Yang penting substance dalam ni. Cukup halal, tidak menyanggah. Cukup. Tuan-tuan, ini air. Saya letak label arak kat sini pun, kalau air ni air kosong, dia tak halal. Saya letak air whisky dalam ni, saya letaklah halal dengan ayat Al-Quran 99, nama Allah dengan 30 juzuk sekalipun, kalau dia arak dalam, dia tetap haram. Kerana apa? Bukan label, tetapi substance. Undang-undang kita bukan label, tetapi substance. Kesimpulan saya boleh kata adalah, undang-undang jenayah PAS adalah undang-undang ciptaan manusia. Dia adalah undang-undang takzir yang boleh kita persoalkan, yang boleh kita bahaskan, yang boleh kita pertikaikan. Dan ia bukan menyentuh bidang kuasa mahkamah syariah. Kerana bidang kuasa mahkamah syariah termaktub di dalam perlembagaan. Senarai kedua jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Jadi hari ini bukan kekalahan mahkamah syariah atau undang-undang Islam. Hari ini adalah hari kekalahan penunggang-penunggang agama daripada PAS yang tak reti buat undang-undang Islam, tak reti buat undang-undang. Dan akhirnya tak memahami, tak faham sempadan antara persekutuan, senarai persekutuan dan juga senarai negeri. Hari ini kata nak jumpa Agong dan sebagainya, nak jumpa Sultan dan sebagainya. Macamlah Agong dan Sultan ni tak reti undang-undang. Kamu bodoh undang-undang, jangan babitkan orang lain dalam kebodohan kamu. Baik. Saya ada lagi lepas ni live pukul 10. Yang itu live biasa. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Harap bermanfaat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.